Kita Alhamdulillah tuan-tuan direzekikan sekali lagi dapat kita bersama-sama berada di hari yang ke-24 di pagi yang penuh syahdu ini tuan-tuan. Moga-moga pertemuan kita dan pengorbanan kita pada hari ini mendapat pembelaan atau pembalasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan Allah mengampun dan memaafkan kesalahan kita yang dahulu ataupun yang akan datang, yang kecil ataupun yang besar, yang kita nampak ataupun kita tak nampak. Harap-harapnya sebegitulah. Dan kalau Lailatul Qadar tidak muncul, harap-harapnya dipertemukanlah kita sekali lagi, sebab kita ada lagi 3 peluang. Malam 25, malam ni, malam 27, malam 29, ada 3 lagi. Itu sebabnya Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan sentiasa memberi harapan, peluang dan harapan kepada umat Nabi Muhammad SAW, khususnya kita ni lah, yang mukmin ni kan. Sebab apa tuan-tuan? Allah tidak pernah kira yang di pangkal tu. Allah ambil perkiraan di hujung. Bagaimana kita menamatkan Ramadan tahun ini, sama ada dengan mendapat keampunan dan kemaafan, kita mendapat makam taqwa tu, dan kita bertemu dengan malam Lailatul Qadar tu kan. Kalau dah berlalu pun Lailatul Qadar itu, kita berada di situasi yang sedemikian insya-Allah kan. Nampak-nampak macam dah bertemu dah kan. Tengok ayat muka pun tahu dah. Walaupun tak tunjuklah di sini tulis L Lailatul Qadar tak kan. Tapi tuan-tuan muslimin muslimat, itulah kaedah dah. Pagi ni kita nak sambung baliklah pengajian kitab kita baru Mazi jilid yang ke-18 dalam bab apa tuan-tuan? Babnya babul majaa fi sifati ta'amin ahli nar. Bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis yang bicarakan sifat makanan ahli neraka tu. Allahu akbar, na'udzubillah minaz zalik. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, makanan ahli neraka itu bukanlah makanan yang memberi kenyang perut dan lepas daripada sakit lapar tu. Tu. Makanan ahli syurga besok pun ada makanan dan minuman dia yang tertentu, apatah lagi ahli syurga, ahli neraka ni kan. Ahli-ahli neraka ni, mereka hidup di dalam neraka tu beserta dengan akal kan. Roh yang ketika mana dipisahkan daripada jasad kita ni di awal yang namanya kematian itu, roh yang dibawa naik ke langit itu roh yang berserta dengan akal. Itu sebabnya orang yang mati tu initially tu dia tak tahu kata dia mati tu kan. Walaupun dia nampak apa yang berlaku tu. Saya pun belumlah pernah mati lagi, tapi sebab saya baca kitab kan, cerita lah kan. Dia akan nampak bila roh tu terpisah, malaikat pun atas arahan Allah membawa roh kita tu naik ke langit kan. Sama ada nak diletakkan di illiyin atau sijin kan. Agak-agak kita semua illiyin lah kan. Jadi orang yang mati tu dia duduk terlantar di atas katil itu, dia nampak tu apa, what is going on tu dia tahu. Siapa yang datang, siapa yang doa dekat dia, siapa yang menangis, siapa yang terresak-resak, siapa yang meraung, semua ada. Dia tahu tu siapa yang datang tu. Tok Bilal ke, Tok Imam ke, Tok Kemam ke, semua dia tahu kan. Tapi dia tak tahu kata dia tu mati. Seumpamanya kita yang hidup ni lah, bila kita tidur itu kita mimpi, kita tak tahu bahawasanya kita sedang berada dalam mimpi. Sehinggalah kita sedar daripada tidur tu, barulah kita kata apa? Aku mimpi rupanya. Tu. Jadi nak sedar daripada mimpi tu, terpulanglah. Sama ada kita mimpi naik kapal terbang, lepas tu jatuh ke? Bukan jatuh kapal terbang, jatuh katil. Kan? Kita pun ingat elok dah jatuh apa? Tengok-tengok jatuh katil. Kan? Barulah kita kata apa? Aku mimpi rupanya. Samalah dengan kita bila mati. Bila kita jenazah kita disempurnakan, diletak dalam liang itu, dimiringkan ke kanan, dibuka ni kain kapan yang tutup muka kita tadi ni, dibuka supaya muka kita ni disendalkan kepada dinding liang itu kan. Hidung ni kena dinding liang tu, kena tanah liang tu.
Jadi bila roh tu sampai balik, disampaikan balik, dimasukkan balik, maka barulah dia sedut tu, dia akan sedut tanah, bahawasanya barulah dia tahu kata dia tu mati. Bayang tu tengok tuan-tuan, dia sedap-sedap kata dia mati tu, dia satu amal apa pun tak bawa. Sedangkan perjalanan dia tu jauhnya, teramat jauh. Bila dia roh dia masuk tu, bukan kata dia mati, bermulalah satu kehidupan yang kekal lagi abadi. Anda kata dia kena dalam azab dan neraka, dia tidak akan mati. Sakitnya tidak membawa mati. Siapa yang dalam syurga untunglah, macam tuan-tuan ni mati masuk syurga dalam bulan Ramadan ni. Tak percaya ke? Try mati tengok. Tu. Jadi yang neraka ni, azab yang dia kena tu, dia tidak akan mati sampai bila-bila. Allah memang bukanlah Allah zalim nak mengazab sangat-sangat dah. Sebab Allah dah bagi peringatan dah. Masa hidup tu macam-macam jenis peringatan Allah bagi. Kok hang tak boleh nak masuk Islam, hang kawan pun dengan orang Islam. Kan? Kok hang tak boleh nak jadi baik, hang kawan dengan orang yang teramat baik. Tu rezeki yang Allah bagi. Tu sebab hidup ni adalah kesempatan. Tak ambil kesempatan, habis. Jangan ada di antara kita apa, Ramadan tahun ni tak apa menjadilah, ingat Ramadan tahun depan lah ingat kot. Kita belum tentu lagi ada di Ramadan tahun depan. Belum tentu lagi. Walaupun kita dalam keadaan sehat, tapi sehat tidak menjaminkan boleh hidup lama. Sehat pun mati juga. Kadang-kadang yang sakit teruk tu terlantar pun tak mati-mati lagi. Ada yang terlantar 5 tahun, 10 tahun. Kan? Yang di hospital tu kalau tuan-tuan pergi, aduh tu saja kalam yang dia boleh keluar sebab sakit. Kan? Contoh macam sahabat saya seorang doktor Mu'allaq. Dah lah dia kena potong kaki satu dah. Kan? Kena pula potong jari pula, jari kaki. Lepas tu naik tu, dia pun tiap-tiap malam dia telefon saya. I cannot stand anymore lah Ustaz. It's very painful. Sebelum dia nak buatkan dia tidur tu, dia akan kena 3 injection tu. Punya nak tahan sakit tu. Sebab apa dia merenyut tuan-tuan. Dia punya sakit tu merenyut. Dia yang tak tahan tu. Kan? Potong pak. Okey Zat. Kan? Besok dia akan melarat. Allahu Akbar tu. Last sekali tuan-tuan, dia sampai ke pangkal paha ni potong. Habis. Kan? Wassalam. Kan? Habis kuat pun boleh stand tuan-tuan. Kalau potong 2 ni sampai kat lutut ni, bolehlah tahan kalau kuat 3-4 tahun lah. Anak buah saya 3-4 tahun lah. Lepas tu habis. Kan? Anak buah saya ni 3 orang mati direct. Mula kakak dia, adik bongsu dia, 3 semua kerja manis. Kan? Sebab hidup terlampau manis sangat. Kita jangan manis sangat. Kan? Tu. Jadi ni habis. Jadi ahli neraka ni Allah buat macam mana? Walaupun Allah buat dia tu jadi lapar dahaganya, tak usah cerita lah tuan-tuan. Kan? Macam kita lah kita. Itu sebab Allah suruh kita latih puasa ni sebulan. Sebab apa tu? Nak tahan tu di padang mahsyar besok tu. Tu nak tahan tu besok bila Dajjal ni keluar besok tuan-tuan. Hari pertama ni Dajjal ni keluar. Hari pertama tu bersamaan lamanya hari pertama tu. Seolah-olah macam 365 hari tu punya lama. Dengan makan tak adanya, dengan minum tak adanya. Jadi tuan-tuan okeylah, dah praktis dah sebulan puasa. Tu bukan saja-saja tuan-tuan Allah fardukan kita puasa tu. Ada lagi ujian kita. Sebelum nak masuk syurga ni macam-macam ujian. Sama ada kita tahan atau lepas tak lepas ujian tu. Alhamdulillah setakat ini tuan-tuan lepas lah. Kan? Agak-agak ke depan ni makin lepas. Makin kuat iman kita. Kan? Kemudiannya, bahkan makanannya itu penambah bagi azab. Atas daripada lapar itu dan rupa sifat makanan itu telah dikabarkan oleh Nabi kita sebagai ada tersebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa Tirmizi. Nabi pun pernah cerita ke sahabat. Kan? Nabi pun pernah masuk neraka tu. Tapi bila Nabi masuk jadi sejuk. Kan?
Kalau orang lain tak tahu cerita. Kalau Abu Lahab, kan, Abu Lahab ni tuan-tuan, Allahu Akbar, Allah nak tunjuk contoh lah manusia ni, kan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu anak saudara dia sebenarnya. Dia pangkat pak saudara. Dia dengan Abdullah, bapa Nabi tu, adik-beradik kan. Ketika mana Allah kata apa, syahrul ramadan allazi unzila fihil quran hudan linnas tu, kami turunkan Al-Quran itu kan, dari bulan Ramadan, daripada Luh Mahfuz itu 30 juzuk bawa ke Baitul Izzah, langit dunia tu. Surah yang nama Al-Masad tu cerita tentang Abu Lahab tu ada dah. Nabi pun baca dah depan Abu Lahab tu, kan. Celakalah kedua tangan Abu Lahab apabila dibakar. Dia fahamlah bahasa tu, tapi tak beriman. Dan Rasulullah depan dia ni, dan dia juga manusia yang pertama sekali bila lahirnya Muhammad SAW, dia junjung tu, bawa pusing Kaabah 7 kali tu. Abu Lahab, yang cerita Abu Lahab tu, sembelih unta, sembelih kambing, sambut kelahiran Nabi Muhammad SAW, punya meraihkan tu. At the end of the day tak beriman juga. Kubur dia tuan-tuan dah 1500 tahun dah mati. Sekarang ni adalah orang Melayu ni dia jarang pergi ziarah, orang Indon dia pergi ziarah, kan, dia tunjuk dalam YouTube. Kubur Abu Lahab ni dapati berlubang, tepi tu berlubang, semut hitam duk masuk, baunya tak usah cerita lah. Pasal apa? Allah nak cerita dekat kita ni, janganlah jadi Abu Lahab. Nasib baik tak ada orang berbuah nama Muhammad Lahab. Pelahap ada, kan. Lahab ni mana apa? Lahab ni orang kata api yang marak ni. Tu Allah cerita bab tu dah. Lahab tu api yang marak yang akan membakar. Yang cari kayu membakar tu isteri dia pula tu, sama naik kan. Nasib baik isteri kita bagus, dia tak cari kayu, dia cari bunga bagi kita. Tu yang kita jadi mak bunga tu. Kan. Habis kata, kan. An Abi Darda qala Rasulullah SAW yulqa ala ahli nar al-ju' fayadilu ma hum fihi ma azab fayastaghisu wa yughasu bi ta'amin min dhari'in la yusminu wa la yughni min ju'. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi SAW yang namanya Abi Darda radhiyallahu anhu, katanya telah bersabda Rasulullah SAW, dicampakkan, yakni dikenakan ke atas ahli neraka itu dengan kelaparan, maka menyamai akan barang yang ada mereka itu di dalam daripada azab. Bila mereka itu sudah kena kelaparan yang bersangatan itu, maka minta tolong mereka itu melepaskan kelaparannya, maka ditolong akan mereka itu dengan makanan daripada dari, iaitu satu tumbuhan di tanah Arab. Jikalau dimakan oleh binatang pasti mati ya oleh bisanya. Tu ahli neraka punya makanan tu, kan. Allah buat dia tu berkendak kepada makanan. Lapang ni, Allahu Akbar. Walaupun dia tahu benda yang dia nak makan tu akan mengazabkan dia, namun tang tu dia tak boleh nak fikir. Dia berkendak juga pada makanan yang mengazabkan dia tu. Sebab apa? Allah nak ganti balik. Masa aku bagi hayat nampak kat dunia dulu, nafsu hang dulu, hang layan bagai nak arak dulu. Orang kata arak ni haram hang minum, maksiat ni haram hang buat, kan. Jadi di sana Allah rai balik, kan. Allah buat nafsu dia, layan nafsu dia, benda yang akan menjahannamkan, akan menghancurkan perut dia tu, isi perut dia terpaksa minum, no choice. Walhal dia tahu tu kalau dia makan pun tidak akan hilang lapar dia, tidak akan hilang dahaga dia, dia tetap nak makan. Berbeza dengan tuan-tuan dalam syurga, kan. Kita sebelum nak masuk syurga dah minum air telaga. Kausar tu Nabi kata siapa yang minum seteguk tidak akan dahaga selama-lamanya, kan. Tetapi bila dalam syurga itu, bila orang kata, Allah kata apa? Allah sediakan macam-macam jenis sungai ni. Sungai arak ada, sungai madu apa ada, semua tu, kan.
nafsu ahli neraka ni berkendak kepada minum tu juga. Tu. Walaupun bukanlah dahaga dak, sekadar nak rasa. Tu. Rasa ni, rasa tu kan. Macam kita lah. Pergi pasar Ramadan tu macam-macam nak rasa. Air cendolnya, air sirap bandungnya, lepas tu sirap lengkongnya, macam-macam. Balik-balik apa tak makan. Kan tu. Itu sebabnya dia ada satu ahli majlis MPPJ, dia bagus. Tapi Cina lah, Cina. Dia collect ni makanan-makanan yang tidak habis dijual ni di pasar Ramadan tu, dan di hotel-hotel ni dia kumpul. Dia akan pergi cari asnaf-asnaf ni, orang miskin ni, dia pergi bagi, dia pergi cari. Dia ada list 120,000 asnaf. Tu. Kita tak boleh buat macam tu kan. Malu kita. Dia bendung macam tu. Kan. Habis. Kemudiannya, tiada ia memberi gemuk dan menambahkan badan, dan tiada ia pula melepaskan daripada kelaparan, daripada menghilang akan penyakit lapar tu. Dia takkan hilang. Dia akan makan juga. Dengan harapan apa? Kok nak hilang lapar tu. Tapi tak. Dia bukan makan takat sehari je. Dia makan hari-hari. Dia nampak benda tu. Kan. Kemudiannya, bila mereka itu sudah lapar, maka minta tolong mereka itu dengan diberi kepadanya makanan supaya mereka itu makan. Maka ditolong akan mereka itu dengan makanan yang menjadi cekik dan mengkelan. Tuan kitab ni tulis ni, cekik dan mengkelan. Sebab tuan kitab ni orang utara, Syekh Idris Al-Marbawi, orang Kuala Kangsar. Duduk di Lubuk Morbau. Lubuk Morbau ni dekat mana? Tuan-tuan on the way nak pergi Greek tu, dia sebelum sampai Tasik Gaban tu, Tasik Gaban. Di sana ada kedai makan yang jual ikan tilapia bakar. Memang sedap. Bukan nak promosi puasa-puasa ni kan. Nanti lepas puasa tuan-tuan boleh pergi. Macam-macam juadah dah. Kan. Kemudiannya, maka diangkatkan oleh malaikat kepada mereka itu akan air panas dengan penyakuk daripada besi neraka, sebagai mengangkat timba. Tu ni nak minum ni. Kan. Maka apabila dihampirkan minuman itu ke muka mereka itu, nescaya masak daging muka mereka itu dan luruh kulit-kulit muka itu oleh panas minumannya. Tak boleh tiup pun dia tak jadi sejuk. Allah suruh malaikat tu tuang dalam mulut tu. Sementara nak sampai ke mulut tu, kulit-kulit muka ni gugur. Sebab terlalu panas. Kan. Dia tahu dah aku minum ni azab. Bila dia minum tu, ataupun bila dia makan tu, Allah buat keadaan tu, dia jadi mengkelan, terlekat dekat sini. Yang kata buah zakum tu, terlekat sini. Buah zakum tu bukan besar-besar ni tuan. Kalau ahli neraka ni, besar mana dia? Bau ke bau ni 760 km besar dia. Jadi bayanglah buah zakum tu besar mana. Tersekat sini, mengkelan. Maka dia terpaksa minum air yang sedang mendidih tu, untuk nak jatuhkan buah zakum ni ke perutnya. Rupanya bukan kata jatuh, dia luruh terus isi-isi perut ni. Tu. Allahu Akbar. Kemudian Allah jadikan balik, minum balik, luruh lagi. Begitulah sampai bila-bila, kekal abadan abada. Tak ada maaf. Kan? Walaupun ahli neraka tu nanti dia dah tak tahan sakit sangat, dia suruh malaikat Zabaniah ni, tu sekejap dia akan cerita macam mana situasi dia. Sebab apa yang jaga ahli-ahli neraka ni tuan-tuan, satu ahli neraka dikawal selia oleh 1000 malaikat. Nak ponting apa? Memang tak boleh ponting. Nak minta tangguh, tuan malaikat tangguh siap boleh 5 minit dah. Tak ada. Dalam neraka pun tak ada hitungan jam dah, tak ada dah. Tahu-tahu lah duk kena yang seksa ni berapa juta tahun, tak tahu lah. Tak sempat lah nak tanya jam. Sebab apa? Sebab apa dalam syurga dan neraka ni tak ada dah hitungan hari dan jam ni, tak ada. Sebab tidak ada siang dan malam. Tu. Kita di dunia ni yang kita boleh tahu ada hitungan masa tu sebab ada siang dan malam. Kan?
Matahari timbul lagi matahari tengok, kita kata siang. Pukul 7.30 kan. 7.20 berhenti. 7.20 berhenti lah. Jangan lama-lama sangat kan. Lepas tu kan. Ada juga negeri yang tak ada malam pun dah sekarang ni. Di kutub utara ni kan. Tapi sebab dia ada jam. Kan. Di akhirat besok di syurga dan neraka nak pakai jam. Jam pun tak ada. Kan? Dan jam ni tuan-tuan, kita tengok orang yang kayangan ni kan. Beli jam sampai juta-juta. Sekarang ni jam yang paling mahal sekali jam apa? Yang dipakai oleh Ronaldo tu. Bugatti jam nama. Nama dia jenama kereta dia tu. 10 juta. Tuan-tuan pakai jam jam apa? Jam apa ke tu? Kan? Yang murah tu. Kalau jam murah tu pun pukul 9, yang 10 juta tu pun pukul 9 juga. Dia tak jadi pukul 19 dah. Kan? Tapi bergaya lah. Gaya. Kan? Macam kita, kalau kita beli jam tu pun orang tak kata kita beli jam 10 juta. Betul lah. Jam murah lah. Kan? Sebab jadi macam tu. Kan? Kemudiannya, nescaya masak daging muka mereka itu dan luruh kulit merekanya oleh panas minumannya, dan apabila masuk minuman itu ke dalam perutnya, nescaya putus-putus isi perut mereka itu dengan sebabnya. Bila dirasa mereka itu bertambah-tambah keras dan banyak azab ke atas diri mereka, maka mereka itu pun mahu meminta ringan akan azab. Dia teringat tu. Ni aku kena ni teruk azab ni. Dia teringat. Akal tu boleh fikir. Jomlah kita pergi jumpa malaikat apa minta diringankan lah. Kan? Dia pun tahu bukan malaikat tu boleh buat keputusan. Dia akan pergi jumpa malaikat Zabaniyah tu, dia kata apa? Wahai malaikat Zabaniyah, tolonglah kami ni, kami dah teruk kena azab ni. Mintalah diringankan sikit lah. Kan? Malaikat Zabaniyah tu kata apa? Nanti kami nak jumpa malaikat Malik yang jaga neraka tu. Kan? Malaikat Zabaniyah ni dia akur dengan perintah itu. Dia pergi jumpa malaikat Malik tu. Dia kata, cip ahli neraka ni minta ringan sikit lah. Macam mana? Kan? Malaikat Malik ni kata apa? Tunggu kamu 1000 tahun aku nak pergi jumpa Allah. Tuan-tuan, 1000 tahun tuan-tuan nak jumpa Allah. 1000 tahun pergi, 1000 tahun balik. Yang pok-pok ni bukan boleh relax. Sementara kami malaikat Malik nak pergi jumpa Tuhan, hangpa relax sana sampai terkubur sadar. Dia kena azab juga. Dan loyong kita tuan-tuan siang malam pagi petang. Tapi bukan kita lah, orang lain lah. Tu. Pergi jumpa. Malaikat Zabaniyah kata, okey tak apa, nanti aku pergi jumpa. Malaikat Zabaniyah pun balik. Malaikat Malik pun balik, bagi tahu malaikat Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah pun bagi tahu orang yang minta pardon tadi, pardon. Tu. Jadi malaikat Zabaniyah kata apa? Allah kata, no, ini adalah ketentuan azab yang Allah dah cerita dah dulu. Hampa jangan buat macam ni, macam ni. Ni azab dia menunggu. Hampa kena carry on. Nak kata apa tuan-tuan? Kan? Walaupun dia pun tahu dah, tidak ada jalan lain dah. Hadap aja lah. Kan? Hadap aja lah. Tunggu rahmat daripada Allah lah. Rahmat pun dah, walaupun rahmat Allah dah tentulah. Katalah rahmat Allah tu hanya datang setelah mana 1 juta tahun kena seksa. Baru Allah bagi rahmat. Dan terpulang pada Allah jugalah, on the way through tu, halfway through tu Allah nak bagi. Tapi yang kata Allah, innaka la tukhliful mi'ad. Setiap peraturan yang Allah buat, Allah akan terus jalankan. Itu sebab apa makna Lailatul Qadar ni? Kan? Lailatul Qadar ni cara mana Allah mengubah kadar kita. Katalah dulu kita punya qadar, kita sekian boleh berubah. Itu yang Nabi suruh kita doa tu. Jangan doa ya Allah ampunkan dosa kami apa semua tu. Minta, ya Allah, anda kata qadar dan qadar kami ni jadi macam ni, perelokkanlah. Kalau dulu tak apa nak kaya, sekarang ni bagi kaya. Contoh dia macam tu. Dulu lambat masuk syurga, pergi cepat masuk syurga. Tu mengubah qada dan qadar, kan?
Tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan, dia sayang kita. Dia nak tengok gaya kita minta doa tu. Dia pun nak dengar. Dia pun tahu kita ni mendak kan, memerlukan semua tu, talian hayat tu kan. Walaupun kita tak tahu qada dan qadar kita dulu apa, tapi as time goes tu, kita pun dah lalui hidup kita, ada puluhan tahun kita rasa, aku ni rezeki aku lambat sangat lah. Kita boleh minta, ya Allah, itu yang kita solat duha tu. Andainya kata isteri pula dah, rezeki aku ada di langit, turunkanlah ya. Kiranya jauh, dekatkanlah ya. Kiranya dekat kan, percepatkanlah dia. Kiranya haram, halalkan dia halal. Sekiranya sedikit, perbanyakkan dia. Sekiranya banyak, halalkan dia kan, berkati dia. Sekiranya lambat, percepatkan dia. Tu rezeki tu. Tapi bukanlah tapi Nabi Muhammad SAW solat duha tu bukan sebab rezeki dah. Nabi Muhammad solat duha ni, dia dan nak melihat perubahan cuaca ketika itu. Kita tengok tuan-tuan, kalau kita perhatikan ketika mana Isra' tu, matahari naik ketika mana waktu Isra', macam mana suasana dia. Dan waktu duha, kemudian waktu zuhur, berbeza tu. Tu Nabi solat sebab tu kan. Tapi tak apalah, kita mula-mula itu sebagai booster lah, sebagai motivation. Rezeki kan. Nabi, dia doa dia macam mana kan? Sesungguhnya ya Allah, kebesaran ini kebesaranmu, kekuasaan ini kekuasaanmu kan? Kesenangan ini kesenanganmu, semua kan. Tapi Nabi suruh kita sambung sikit lah, bacalah rezeki sikit. Dak rezeki macam mana Nabi, tuan-tuan, ya Allah, tak pernah minta rezeki banyak-banyak. Dia minta miskin ya Nabi, minta jadi miskin. Tu satu-satunya Nabi yang minta jadi miskin. Rupanya Nabi-Nabi yang Allah cipta ni, tuan-tuan, dia ada banyak permintaan. Tiap-tiap orang ada permintaan. Contoh macam Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam, bukan Haji Musa tau, Nabi Musa. Nabi Musa ni dia ada sikit sifat arrogant. Dikisahkan Nabi Musa ni sebab apa dia jadi macam tu? Itu sebab Allah hantar Khidir suruh Nabi Musa belajar. Nabi Musa ni dia rasa dia lebih lah di antara Nabi-Nabi lain lah. Tapi kita jangan cerita kat orang lah kita tahu je. Jadi dia berasa bangga sebab apa? Dia boleh cakap direct dengan Allah. Nabi lain tak boleh. Dia dapat direct. Allah kata, wahai Musa, kau naik ke Bukit Tursina, kita boleh berdialog. Musa naik, Nabi Musa pun kemudiannya Allah kata apa? Wahai Musa, walaupun engkau boleh cakap dengan aku, engkau boleh sembang dengan aku direct, tapi walaupun kau sembang dengan aku hijab tu 10,000 lapis hijab. 10,000 lapis hijab. Tapi percayalah Musa, di akhir zaman nanti ada seorang Nabi dan umat-umat dia, bila dia nak bercakap dengan aku berada di ni, orang marih dia. Hampir tak hampir tu kita dengan Allah tu. Di pertiga malam, ketika mana, bukan kata malam bulan Ramadan saja, tiap-tiap malam. Tu Allah menyatakan sendiri tu. Allah kata apa? Akan ada seorang Nabi kan, yang dia akan memimpin umat dia. Bila dia dan umat dia nak berdoa kepada aku akan berada ni, dekat orang leher dia. Dalam ayat Quran ada. Maka Nabi Musa kata apa? Ya Allah Tuanku, bagilah aku jadi Nabi tu. Dia nak jadi Nabi yang Allah kata tadi. Allah kata apa? Ya Musa, sesungguhnya dah ada dah pun. Nabi tu dah ada dah. Ketika mana aku mencipta alam ini, nur daripada dia yang mencipta, namanya Muhammad. Allah. Nabi Musa kata, kalau macam tu ya Allah, bagi aku jadi umat dia lah. Enggak. Nabi Musa nak jadi umat Nabi Muhammad. Kita ni tuan-tuan lahir-lahir jadi umat Nabi Muhammad lah kan? Jadi ambillah kesempatan, doa banyak-banyak. Allah ni dengar, turun tu ke langit dunia tu. Di sepertiga malam yang akhir tu Allah turun. Di waktu sahur tadi ya. Dia nak cari ni siapa nak tadah tangan ni, nak minta. Aku nak makbulkan dia. Tu sebab satu ketika mana kita tengok kita tengok Allah makbul doa kita. Ketika mana bulan Rejab itu hari.
Kita semua yang berada dalam dewan solat ni, ketika mana berada dalam bulan Rejab itu, dah terasa anxious, excitednya nak bertemu dengan bulan Ramadan. Kita pun minta, ya Allah berkatilah kami bulan Rejab, bulan Syaban, sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Sampai tak tuan-tuan? Sampai mana kata Allah? Makbul doa kita. Allahu Akbar. Kan? Tu yang kita boleh berada dalam bulan Ramadan. Allahu Akbar. Kan? Mana kata? Tu yang kata rahmat. Tu yang kata kasih sayang Allah. Kan? Allah makbul pula tu, kita bukan berada saja-saja tak. Ada juga orang yang kan bertemu juga dengan Ramadan tapi tak jadi apa juga. Orang puasa, dia puasa kan. Orang pergi ni, dia orang solat, dia tak solat. Dia ada kaitan amal ibadat ni, dia ada connection. Kan? Puasa, Allah turunkan Al-Quran untuk dibaca. Kan? Bayang tengok kalau tak ada Quran dalam bulan puasa, orang nak buat apa? Game pula ada di tangan, dia main game kan? Quran. Dan Allah buat pula syahrul Quran ni tu, bukan kata bulan Quran saja. Allah boleh sentuh hati kita ni, jadi kita begitu kepingin untuk nak baca. Begitu berminat untuk nak baca. Tu yang kita pun masuk dalam majlis tadarus semua tu, kita baca kat rumah. Kenapa boleh jadi macam tu? Dan juga bulan dinamakan syahrul ibadah. Semua orang berbondong-bondong manusia jadi baik. Kan? Tuan-tuan, selalunya orang perhimpunan ramai-ramai solat ni siang je. Solat raya haji, raya puasa, raya jemaah. Kan? Tetapi bulan Ramadan malam-malam penuh orang membanjiri masjid ni dan surau. Allah boleh buat sampai itu. Tu Allah nak bagi nak suruh kita fikir. Macam mana aku boleh jadi macam ni? Rajin pula aku. Solat sunat aja pun. Kan? Berjemaah lah tu. Tak kira lah 8 ke 20 ke 20 ke 8 kan. Janji buat. Janji dia berada di malam sepanjang bulan Ramadan tu. Kan? Never say no. Ada itu untuk dalam malam tu. Tu. Bukan sekadar bulan Ramadan, bulan puasa je. Dan kita dengan Allah ni, orang yang berpuasa ni, dia dengan Allah tu seolah-olah dia nampak tu Allah tu. Dia nak makan takut. Walhal dia boleh makan saja. Betapa hormatnya dia pada bulan Ramadan tu. Allah boleh nak buat manusia macam tu. Kan? Nak makan, takut Allah tengok tu. Kan? Isteri kita yang uzur, dia tak makan depan kita. Kan? Sebab apa? Dia tahu lelaki dia macam mana. Lelaki dia pun tanya, abang, you pasal apa tak puasa ni? Uzur lah bang. Lelaki dia pun jawab, ingat I pun uzur juga. Sebab dia tahu lelaki dia. Kan? Tu yang cerita, kata Allah Ta'ala yang mentadbir alam ini. Kan? Allah tahu nak buat macam mana. Kan kita sendiri pun boleh tanya diri kita, betapa kita dulu dengan kita sekarang. Berbeza banyak. Kalau kawan kita tengok kita pun, dia sebut satu nama kawan dia kata, dia tu. Ya Allah, dulu Masya Allah, sekarang ni dia jadi tok imam dah. Kan? Those days lain, these days lain. Tu manusia. Manusia, they prone to be good. Kan? Possibility ataupun tendency untuk nak jadi baik tu always there. Sebab Allah membentuk. Kan? Sebab kita ni kecenderungan itu untuk nak jadi baik tu memang ada. Sebab manusia ni semuanya baik, asalnya di tempat baik. Itu sebab Nabi Adam ni manusia biasa saja. Kan? Allah boleh saja. Sedangkan Allah kata apa? Aku nak cipta Nabi Adam ni sebagai khalifah di muka bumi. Then why not Allah buat cipta saja Nabi Adam ni kat dunia? Pasal apa Allah nak cipta Nabi Adam dan masukkan dalam syurga? Nak cerita ni, manusia hang ni asalnya daripada baik. Kan? Hang boleh jadi tak baik kalau hang tak ikut peraturan. Maka Nabi Adam tak ikut peraturan. Tu yang keluar kepada dunia.
Dulu ketika mana Nabi Adam dalam syurga ni putih melepak. Kita besok ni pun masuk dalam syurga putih melepak ni, putih. Putih, tak tahu nak cerita lah putih macam mana ahli syurga ni kan. Tu. Siapa yang kat dunia ni, minta maaf lah, kau kulit dia hitam, jangan gaduh. Besok dia masuk syurga, besok putih. Kan? Kita kawan-kawan pun sampai tak perasan. Hamid ke lah? Hamid lah. Dulu hang bukan hitam lah. Kutuk pula. Tu semua putih. Kan? Jadi Nabi Adam ketika mana dalam syurga, Nabi Adam dan Siti Hawa dalam syurga, putih kulit dia. Bila mana dia diturunkan daripada syurga tu. Kan? Step down from syurga, turun ke dunia ni, dia jadi hitam. Dosa tu. Sama lah macam batu Hajarul Aswad tu. Kan? Dulu putih melepak tu. Tu batu syurga. Besok kita masuk syurga, kita akan jumpa balik batu tu. Kita akan jumpa beberapa perkara lah yang kat atas dunia ni. Satunya Gunung Uhud, dia akan ada sana. Kan? Kemudiannya itu apa ke nama tu? Hajarul Aswad. Quran yang kita baca tu pun ada sana. Tapi bukan tak nak baca dah, tak baca dah. Walaupun Nabi cerita ada manusia yang minta kepada Allah untuk nak baca Quran, nak solat. Allah kata dah, sekarang ni bukan masa untuk beribadat dah. Sekarang ni masa enjoy. Tu tuan, Allah kata enjoy tu. Tak ada dah. Kita penat lelah kat sini je. Penat lelah ke kita? Tak semayang apa baca Quran? Tak penat dah. Jangan anggap satu penat. Anggap dia satu kegembiraan buat kita. Bila kita boleh baca Quran, boleh kita solat, dan itulah rezeki daripada Allah Ta'ala. Ramai orang lagi yang Allah tak bagi dia rezeki. Kan? Walaupun Allah bagi dia akal dan ilham, tapi dia tak sampai. Itu sebab yang kata taufik dan hidayah. Hidayah dan taufik itu. Azan itu hidayah. Datang solat ke mana tempat di azan dilaungkan itu taufik. Kan? Itu sebab kita tengok manusia kan semua ada mata. Kan? Orang yang tak semayang ni, dia nampak ada orang yang semayang ni macam mana? Dia nampak. Tapi kenapa dia tak boleh ikut? Walhal dia ada mata, dia ada akal, boleh fikir. Islam juga sama kita. Rezeki. Dia tidak pandai menggunakan rezeki dia. Itu sebab Allah gunakan kita akal dengan ilham tu. Manusia ni dia besok Allah tanya, orang kafir ni Allah tanya, kenapa engkau mati dalam kafir? Sedangkan aku gunakan kepada kamu akal dan ilham. Itu sebab kenapa Quran ni diturunkan kepada manusia? Dia ada 3 sebab. Satunya, Allah nak cerita apa? Yang pertamanya, Quran itu adalah hidayah dan petunjuk kepada an-nas, manusia. Dan juga petunjuk itu, hidayah dan petunjuk, manusia kena buat keputusan. Yang pertama, keputusan. Jadi manusia nak beriman ataupun tidak, kufur ataupun beriman, pilihan manusia kena buat. Nak stay put dalam alam kafir ataupun dalam Islam manusia. Ada orang yang dah Islam, keluar daripada Islam, dia pilih sendiri, tuan-tuan. Kan ada, kita tengok YouTube, nama dia Syarudin. Dia makan babi tu, siap baca bismillah. Lepas tu ada pula bawa-bawa ni buka puasa dengan beer. Bukan setan lagi dah. Bukan setan suruh, dia pilih sendiri. Itu sebab manusia yang kena azab masuk neraka, dia pilih sendiri sebenarnya. Bukan Allah rezeki. Allah tidak pernah rezekikan yang buruk-buruk ni. Allah kata, aku dah bagi kamu ilham, fikir. Tuan, kan? Malaikat memang dia jadi baik. Sebab apa? Sebab dia ada akal saja, nafsu tak ada. Tuan-tuan, kod lah malaikat ni, tuan-tuan ni, kita baca dulu. Ketika mana Allah kata, aku nak cipta manusia menjadi khalifah di muka bumi. Kan ada malaikat yang bukan argue lah, sikit-sikit bagi, tak berapa setuju dengan Allah. Dia kata, ya Allah, kami ni kan malaikat yang selalu dah sujud kepada kamu.
Kenapa mesti nak cipta manusia pula yang akan memporak-perandakan, yang kerjanya bergaduh aja kat dunia ni? Kenapa? Kan? Allah tak kata apa. Allah cuma kata apa? Dalam Quran tu cerita. Dalam surah Al-Baqarah ayat 120. Malaikat yang nama Harut dan Marut ni. Allah kata, kamu daripada kalian malaikat, cari 2 volunteer. Aku nak masukkan kamu nafsu seperti mana manusia. Manusia ni mereka jadi macam tu, jahat dan baik sebab bernafsu. Malaikat tak ada nafsu. Allah kata, okey, datangkan 2 malaikat. Aku nak bagi nafsu. Aku nak bagi hampa hidup dalam suasana sebagai manusia yang bernafsu. Macam mana? Itu yang malaikat yang nama Harut dan Marut tu. Maka Allah pun masuk dalam jasad mereka nafsu. Tuan-tuan, nafsu ni tuan-tuan, dia satu elemen, satu benda yang besar, tak padan dengan jasad kita ni. Nafsu ni punya buasnya. Nafsu ni 3 kali Allah rejam dia dalam api neraka, kan? Maka bila malaikat Harut dan Marut ni dah dapat nafsu, maka Allah turunkan dia ke dunia, kan? Mula-mula sekali biasalah, malaikat kan boleh terbang. Dia pun terbang sini, terbang sana, seronok. Manusia pun puji dia. Wahai malaikat, kamu boleh terbang semua. Apa jawab malaikat? Sudah semestinya kami daripada kalangan orang-orang yang tu. Kan nampak bongkak sikit, sombong sikit, arrogant sikit. Maka diuji oleh Allah SWT, kan? Datangnya setan merupai perempuan. 2 malaikat ni tengok perempuan, dia pun kata, wahai perempuan, serahkan diri kamu. Terus minta tu serah diri. Perempuan tu kita tak boleh. Kalau kau nak, kau kena buat satu perkara. Jadi perempuan tu bawa seorang bayi. Hang kena bunuh dulu bayi ni, aku akan serahkan diri aku. Malaikat tu kata tak mau. Harut dan Marut kata tak mau. Bunuh tak boleh, tak bagus. Okey, tak apa. Bawa arak. Hang minum ni dulu, aku akan serahkan diri aku. Takat minum boleh. Minum-minum kan jadi mabuk. Bila mabuk, bunuh bayi tu dan bunuh perempuan tu sekali. Maka dosa yang sebegitu banyak, murka Allah. Allah terus hantar Jibril. Ini dikisahkan dalam Al-Quran. Hantar Jibril. Itu sebab-sebab yang kedua Allah turunkan Quran. Penjelasan kisah-kisah dalam Al-Quran tu. Allah pun utus Jibril. Allah kata, wahai Jibril, kau pergi jumpa 2 malaikat ni, kita akan azab mereka. Tapi bagi mereka pilihan, sama ada hendak azab ketika mana di akhirat ataupun di dunia. Maka mereka memilih azab di dunia. Sekarang ni tengah azab, kat mana Allah Allah. Sebab apa? Kalau azab kat akhirat ni, teruk dah. Jadi mana-mana kesalahan ataupun apa juga perbuatan maksiat, whatever it is, kena seksa dah. Dengan implementnya rukun-rukun Islam, hukum-hukum Islam, kena dah seksa di dunia. Tindakan diambil di dunia. Maka di akhirat tak kena dah. Contoh, curi potong tangan, kena kat dunia dah, habis. Takat tu aja. Kalau tidak, bukan kata tangan, satu-satu jasad ni kena bakar. Kan? Jadi mana ndak, maka Harut dan Marut diseksa oleh Allah SWT di dunia. Kemudian kisah Jalut dan Talut, kisah Nabi Daud alaihissalam, kan? Jalut lawan dengan Talut. Talut ni baik, Jalut ni tak baik, kan? Talut ni akhirnya menjadi bapa mentua kepada Nabi Daud, dikisah dalam Al-Quran, kan? Kemudian Nabi Daud ni apa spesialiti dia? Dia boleh pegang besi panas tu bentuk nak jadi apa. Tu. Umur 17 tahun dah masuk peperangan menentang Jalut. Tapi kalau kita nak kita Jalut, Talut, Jalut, kita pun jadi kalut. Masa sikit tak boleh. Dia kena cerita panjang. Sebab dia kalut, kan? Tu. Tapi menarik. Contoh kisah-kisah dalam Al-Quran ni memang seronok kita baca. Itu sebabnya tuan-tuan saya cukup yakinlah, tuan-tuan duk baca novel-novel yang hebat-hebat ni, Sherlock Holmes punya novel apa, sekali tu je baca habis.
Quran yang kita baca daripada kita tadika ni. Sampai kita akhir hayat kita duk baca. Itulah Quran yang sama yang Nabi baca 1500 tahun dulu. Kita baca tu. Kan? Dia makin baca Quran ni dia jadi makin menarik. Yang kata mukjizat Quran ni, Quran yang kita beli tu, yang kata mukjizat. Kita kata lah nak baca 10 ayat, tak jadi 10 ayat. Dia akan jadi lebih. Dia punya orang kata apa? Tu. Sebab apa? Halawatul ibadah, kemanisan ibadah tu dapat. Kan? Jadi tuan-tuan muslimin muslimat rahimakumullah tu. Jadi malaikat Malik ni pergi menghadap Allah. Tuan-tuan, nak cerita apa ni tuan-tuan? Berlaku benda ni akan berlaku di neraka nanti. Walaupun sekarang tak ada lagi penghuni ni. Sekarang ni tak berlaku lagi cerita ni. Allah cerita dah dalam Quran. Kan? Itu sebab Nabi boleh cerita kat kita. Benda ni akan berlaku, ahli neraka ni jumpa malaikat Zabaniyah, minta dia ringankan. Malaikat Zabaniyah juga, hampa tunggu lah, aku pergi jumpa aku punya chief malaikat Malik. Malaikat Zabaniyah cerita pula ni, geng-geng ni, geng-geng 08, 03 ni nak minta diringankan pula seksa. Okey. Kan? Malaikat Malik kata tak apa, tunggu 1000 tahun lagi, aku akan jumpa Allah. Kan? Jumpa Allah, balik-balik dia punya keputusan, teruskan, Allah kata, teruskan seksa. Tu kan, perjalanan tu semua tu. Sama juga dalam syurga yang Nabi cerita. Ahli syurga akan disambut oleh mula-mula dua orang bidadari kiri dan kanan ni. Tuan-tuan masuk saja, langkah masuk pintu syurga tu dah diapit 2 bidadari dah. Without fail lah. Kan? Kemudiannya ada pula yang standby 70 bidadari pula dalam tu. Itu di dalam bilik pula ada anak-anak bidadari pula. Yang tuan duduk je dia akan picit. Duduk je picit. Tak larat nak duduk lah. Sebab dia kena picit selalu kan. Tu. Makanannya pula, Allahu Akbar. Makanan ahli syurga ni berwarna-warni. Warna-warni itu adalah warna yang terdapat pada sayap Jibril alaihissalam. Dia ada 600 tingkat sayap tu, 600 warna. Yang kita tahu 7 saja. Dia ada 600 jenis warna. Kita pun tak tahu, kita duk tahu apa velvet apa semua tu lah. Rupanya macam-macam warna. Itulah rupa makanan ahli syurga. Kan? Kita nak bayang tak boleh. Kok kita kata macam kuih lapis kot. Tu. Kau macam seri muka, kau atasnya hijau, bawahnya putih kot. Apa yang kita boleh bayang, kata Nabi Muhammad SAW, apa benda yang kita bayang cantik dan syurga, dia lebih cantik lagi pada tu. Bukan takat cantik tu je. Cantik lagi. Cantik, 70 kali cantik. Sampai macam tu Allah menyantuni ahli syurga tu, menyantuni kita besok tu insya-Allah. Kalau kita akhir kalam kita la ilaha illallah, kan. Jadi tuan-tuan, sekadar itu dululah yang kita dapat kongsi. Nanti lepas raya kita sambung balik. Tuan-tuan pergi raya dulu. 6 hari ni bolehlah. Kita kira raya. Tapi tak apalah tuan-tuan. Sekarang ni sibuk nak raya hari Sabtu ke hari Jumaat ke kan. Sibuk. Pada saya senang janji ada raya, tak kira lah Sabtu ke Jumaat. Jangan pemegang mohon-mohon tu malam tu dia sebut apa? Duka cita dimaklumkan, raya tahun ni ditangguhkan. Tu yang tak mau dengar. Kan? Selagi ada raya, kita raya ajalah balik kampung. Kan? Wallahualam. Ampun dan masa minta sekiranya ada terkasar-kasar, insya-Allah panjang umur, murah rezeki, kita bertemu sekali lagi. Kita sudahilah dengan tasbih kafarah dan surah Allah subhanahu wa ta'ala bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la insana la fi khus illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bihaqqi wa tawassaw bisabr. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berkatilah Ramadan tahun ini ya Allah. Ya Allah, pertemukanlah kami dengan malam Lailatul Qadar. Keluarkanlah kami daripada Ramadan ini mendapat keampunan dan kemaafan daripada-Mu ya Allah. Pertemukanlah kami dan dapat kurniakanlah kami makam takwa ya Allah. Ya Allah, satukanlah hati-hati kami ya Allah. Kau ampunkanlah dosa yang hadir pada pagi ini ya Allah. Kemurahkanlah rezeki mereka, berkatilah hidup mereka ya Allah. Bahagiakanlah keluarga mereka ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, andainya Engkau matikan kami, matikanlah kami dan kalimah la ilaha illallah.
Masukkanlah kami dalam syurga-Mu tanpa hisab ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kurniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.